kita sambung tajuk pembelajaran kita untuk edisi kali ini dengan subtopik yang kedua dalam tajuk reka bentuk makanan ini, iaitu menjelaskan kepentingan reka bentuk makanan. Kenapa pentingnya reka bentuk makanan itu? Okey. Yang pertama, kenapa pentingnya reka bentuk makanan itu adalah untuk memberi kebebasan memilih kepada pengguna. Maknanya pengguna itu sifatnya dia sentiasa inginkan kelainan. So, dengan adanya reka bentuk makanan ini, maknanya pengguna dapat memilih. Dia tidak ada benda yang sama je. Perubahan citarasa pengguna turut menyumbang penghasilan pelbagai reka bentuk makanan. Perubahan citarasa. Contoh kita ambil makanan donat. Donat semua tahu. Tepung bentuk bulat. Lepas tu ada ditabur dengan gula kan. Itu donat yang biasa. Tapi dari segi inovasi, contohnya di Dunkin Donut, macam mana mereka menghasilkan donat itu? Ada topping coklat, vanila, ada perasa dipelbagaikan. Itu contoh inovasi yang dihasilkan. Maknanya pengguna ni dia tak nak benda yang sama. Contohnya pengguna yang suka coklat, dia akan pilih donat yang berperisa coklat itu. Dan yang kedua, perubahan gaya hidup dan pendapatan pengguna menyebabkan reka bentuk makanan mengalami pelbagai evolusi kreatif mengikut aliran trend masa kini. Contoh donat itu tadi, macam mana daripada yang asal sentiasa dibuat penambahbaikan, evolusi untuk menarik perhatian pengguna. Okey, untuk kebebasan memilih kepada pengguna. Yang kedua, reka bentuk makanan itu dapat menzahirkan nilai estetika. Estetika value. Reka bentuk makanan yang menarik boleh menzahirkan nilai-nilai estetika yang memberikan nilai tambah kepada sesuatu produk dan berpotensi tinggi untuk dipasarkan. Dan nilai tambah menjadikan sesuatu produk itu berpotensi dan berkualiti tinggi. Nilai tambah ini untuk menjadikan produk itu lebih berpotensi. Yang ketiga, untuk melindungi etika sosial. Nilai inovatif dan kreatif dalam sesuatu reka bentuk makanan perlu diterapkan untuk menghasilkan reka bentuk makanan yang menarik. Betul, untuk menghasilkan makanan itu lebih menarik, perlu ada nilai inovatif, kreatif, pembaharuan. Walau bagaimanapun, etika sosial perlu dititik beratkan supaya tidak menyentuh sensitiviti kaum dan agama dalam membuat pembaharuan terhadap reka bentuk makanan yang dihasilkan. Kita perlu ingat pembaharuan yang kita buat itu dia tidak menyentuh sensitiviti kaum dan agama dari segi etika sosial. Contoh kita buat makanan tradisi kaum itu,
kuih bulan contohnya. Kita tidak boleh buat pembaharuan sehingga dia boleh menghilangkan identiti kuih bulan itu. Okey. Yang keempat, memberikan faedah kepada pengusaha. Okay. Aspek yang pertama dalam reka bentuk makanan iaitu kebolehpasaran itu tadi. Maknanya boleh dijual. Bila boleh dijual, dia dapat memberi faedah kepada pengusaha. Bagaimana dia dapat memberi faedah ini? Dari segi inovasi reka bentuk makanan akan membuka peluang perniagaan kepada pengguna, perniagaan kepada pengusaha tadi. Okay. Dan keperluan dan kehendak pengguna yang sentiasa berubah secara tidak langsung akan mewujudkan peluang perniagaan baru. Maknanya kita sentiasa ikut trend. Trend macam ni, kita buat makanan yang sentiasa ada pembaharuan mengikut trend, memberi faedah kepada pengusaha. Dia tidak ketinggalan zaman. Okey, yang kelima, dapat dari segi pembangunan sains dan teknologi moden. Okey, pembangunan sains dan teknologi moden, perkembangan dan trend semasa dalam dunia reka bentuk makanan memberikan impak yang sangat besar kepada pembangunan sains dan teknologi. Sains dan teknologi pun dia follow dari segi perkembangan trend dalam makanan ini. Dan reka bentuk makanan yang berkembang pesat ini menyumbang kepada terciptanya pelbagai jenis mesin dan alatan. Okay. Reka bentuk makanan sentiasa berinovasi. Okay. Dan untuk mengejar, untuk follow inovasi reka bentuk makanan itu, dan dari segi teknologi pun dia sentiasa berkembang. Contoh kita tengok dua gambar ini. Okay. Ini apa ni? Alat untuk air fryer untuk goreng ayam ke, untuk goreng apa tanpa minyak. Okay. Dan yang kedua ni pressure cooker. Pressure cooker, kalau tengok dalam channel saya sebelum ini, saya selipkan juga beberapa resepi masakan yang menggunakan pressure cooker. Contoh kita nak masak sup, okay, nak masak sup ayam ke, nak masak sup kambing ke, kalau kita guna periuk biasa lama. Kita nak masak, nak bagi daging dia tu lembut. Tapi menggunakan teknologi pressure cooker ini, dia dapat mempercepatkan proses memasak tersebut. Itu teknologi. Okay. Pembangunan sains dan teknologi moden. Yang seterusnya dari segi kepelbagaian etika budaya. Okay. Kepelbagaian budaya di negara kita ini boleh dijadikan sebagai sumber idea untuk menghasilkan reka bentuk makanan yang menarik. Dia mengikut kaum itu. Contoh, apa ni? Ketupat. Sama jugalah. Ketupat berkaitan dengan kaum, budaya kaum Melayu. Kuih bulan berkaitan dengan budaya kaum Cina. Tapi dia inovasikan dari segi bentuk ke apa. Dan yang ketiga ni apa ni? Aneka manisan. Manisan kita kait dengan budaya kaum India. Okay. Dan setiap kaum di negara ini boleh mempromosikan budaya masing-masing melalui reka bentuk makanan, terutamanya makanan tradisional. Dengan makanan boleh memperkenalkan budaya setiap kaum. Itu uniknya. Okay. Makanan ini. Okay. Itu saja untuk sesi kali ini.
Okey, kita berjumpa lagi untuk sesi yang akan datang. Okey, so jangan lupa untuk subscribe dan tekan notification button supaya anda tidak ketinggalan untuk mengikuti kelas-kelas yang seterusnya. Okey, sekian, terima kasih.